Assalamualaikum warahmatullahi This meeting is wabarakatuh. being recorded. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam bilik kuliah ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Profesor Hamka, seorang ulama yang terkenal daripada Indonesia, daripada rantau kita ini. Dan insya-Allah hari ini kalau ikut catatan saya ni, kita nak bermula dengan surah yang baru. Maksudnya kita dah selesai dah surah An-Nazi'at, kita nak masuk kepada surah yang baru, iaitulah surah Abasa. Surah Abasa. Baik. Surah Abasa ni kata Profesor Hamka, dia kata surah Abasa, kalau siapa yang ada buku tafsir ni boleh tengok muka surat 67. Dia kata surah Abasa yang bermaksud dia bermasam muka, terdiri atas 42 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Maksud surah Abasa ni pun surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrah. Diturunkan sesurah An-Najm. Dinamai Abasa diambil daripada perkataan Abasa yang terdapat pada ayat yang pertama surah ini. Maka surah ni dipanggil Abasa kerana ia bermula dengan perkataan Abasa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah tengok, susunan surah ini dia berada selepas daripada surah Nazi'at. Dalam kuliah yang lepas kita dah selesai surah Nazi'at. Yang mana surah Nazi'at ni ada cerita tentang kiamat. Surah Nazi'at ni banyak menceritakan tentang perkara-perkara yang akan berlaku sebelum daripada bumi ni dihancurkan. Ketika mana dihancurkan pun Allah Subhanahu wa taala cerita. Surah Abasa ini, surah Abasa ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak memberikan hidayah kepada umat dia, dalam nak menerangkan kepada umat yang Nabi diutuskan kepada mereka, yakni golongan Quraisy dan seluruh manusia. Dia menceritakan bagaimana Nabi bersungguh dalam nak menjadikan golongan ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu surah Abasa ni sesuailah lepas daripada surah Nazi'at, supaya mereka takut kepada hari kiamat yang mempunyai balasan yang berat jika mereka terus berada dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ini lebih kurang
insya-Allah ayat-ayat yang kita nak bacakan daripada surah Abasa ini. Baik. Kata Profesor Hamka, dia kata apa? Itab yang merupakan cinta. Apa itu itab? Itab ini teguran. Teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana teguran Allah Subhanahu wa taala ini bukan disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala membenci nabinya Muhammad. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala nak mengazab nabinya Muhammad. Tidak. Teguran ini adalah satu teguran daripada Allah Azza wa Jal sebagai satu teguran yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada nabinya. Sebab itu kata Hamka, dia kata itab yang merupakan cinta. Kita tengok. Menurut sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibn Jarir At-Tabari, demikian juga riwayat daripada Ibn Abi Hatim yang diterima daripada Ibn Abbas, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi beberapa orang terkemuka Quraisy, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan Abbas bin Abdul Muttalib, dengan maksud memberi keterangan kepada mereka tentang hakikat Islam agar mereka sudi beriman di waktu itu, termasuklah agar mereka sudi beriman di waktu itu masuklah seorang laki-laki buta yang dikenali namanya dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Dia masuk ke dalam majlis dengan tangan meraba-raba. Sejenak sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhenti bicara orang buta itu, memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan kepadanya beberapa ayat Al-Quran. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berdakwah kepada orang-orang besar Quraisy, kepada tokoh-tokoh besar Quraisy. Siapa dia? Kalau dalam riwayat ni dia kata Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib. Ini orang-orang yang ada pengaruh dalam masyarakat Quraisy, bangsawan-bangsawan Quraisy. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan mereka, berdialog dengan mereka, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang miskin, seorang yang buta, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni memang beriman. Dia telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia datang kepada Nabi, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya ajaran-ajaran agama, membacakan kepadanya perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Baik. Kata Hamka lagi, dia kata mungkin oleh kerana terganggu sedang menghadapi pemuka-pemuka itu, kelihatanlah wajah baginda masam menerima permintaan Ibn Ummi Maktum itu, sehingga perkataannya itu seakan-akan tidak baginda dengarkan, dan baginda terus juga menghadapi pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Nabi SAW bila sedang berdialog, sedang berdakwah, sedang mengajak orang-orang besar Quraisy ini untuk beriman kepada agama, untuk beriman kepada Allah, untuk menerima Nabi ini sebagai Nabi, untuk percaya Nabi adalah Nabi akhir zaman, datanglah pemuda yang buta ni minta untuk diajarkan agama kepadanya. Maka Nabi pada ketika itu sedikit bermasam muka. Dan Nabi berpaling daripada dia. Nabi berpaling daripada dia kerana dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mengharapkan orang-orang besar ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Kerana pada ketika itu penilaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan yang diberikan oleh pemuda yang buta ini boleh ditangguh kerana dia sememangnya telah beriman. Sebaliknya Nabi nak fokus kepada perkara yang lebih penting, kepada perkara yang lebih utama pada ketika itu, iaitulah nak mereka ni masuk ke dalam Islam. Apabila mereka masuk ke dalam Islam, maka pengikut Islam makin ramai, maka pengaruh Islam makin besar, pengaruh Islam makin kuat, kerana mereka ini merupakan bangsawan
tidak seperti mana orang muda ini yang mana dia ni hanyalah orang miskin dan buta walaupun dia telah beriman. Bila Nabi SAW bermasam muka, ya, Nabi berpaling, Nabi tak layan soalan dia, maka kata riwayat ni setelah selesai semuanya itu dan baginda akan mulai kembali kepada ahlinya, turunlah ayat ini. Bila Nabi dah selesai berdakwah kepada orang-orang besar Quraisy itu, selesai, Nabi pun balik berjumpa dengan keluarganya, turun ayat ni. Turun ayat abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling. Setelah ayat itu turun, sedarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kekhilafannya. Bila ayat ni turun baru Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu yang pilihan dia tadi merupakan satu pilihan yang tidak begitu tepat. Pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutamakan orang-orang Quraisy besar tadi ni merupakan perkara yang tidak tepat secara 100% di sisi Allah Azza wa Jal. Perkara yang Nabi pilih untuk mengabaikan seketika soalan pemuda miskin ini, di sisi Allah tidak begitu tepat 100%. Ya? Maka Nabi sedar akan kekhilafannya itu, lalu segera baginda hadapilah Ibn Ummi Maktum dan baginda perkenankan apa yang dia minta dan dia pun menjadi seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang saya baca tadi itu riwayat yang dhaif, yang dibawa daripada riwayat Ibnu Jarir ni dhaif. Kerana ada perawi dia datang daripada keluarga Al-Aufi. Tetapi walaupun riwayat ni dhaif, ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Ada riwayat yang lain yang sahih, maka riwayat yang saya bacakan ini sahih. Baik. Maka dia sebut dekat situ, dia kata, di mana sahaja bertemu dengan Ibn Ummi Maktum, baginda menunjukkan muka yang jernih berseri kepadanya. Ini sanad dia sahih. Ya, ini sanad dia sahih daripada Abu Ya'la. Dan kadang-kadang baginda katakan, hai orang yang telah menjadi sebab satu kumpulan ayat turun dari langit kepadaku. Ini saya wallahu alam, saya tengok-tengok hanya ulama tafsir je bawa, yang mana riwayat ni tidak ada sanad. Riwayat ini tidak bersanad, walaupun Ad-Dailami ada menyebutkan, tapi saya tak berjaya jumpa sanad dia. Tapi nak katanya, ulama tidak berbeza pendapat tentang ayat ni turun disebabkan oleh seorang pemuda yang buta lagi miskin yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ibn Kathir pun dia kata meriwayatkan bahawa bukan sahaja Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim yang membawakan riwayat ini. Bahkan ada pula riwayat daripada Urwah bin Zubair, Mujahid, Abu Malik dan Qatadah dan Ad-Dhahhak dan Ibn Zaid dan lain-lain, bahawa yang bermuka masam itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan orang buta tu memang Ibn Ummi Maktum. Memang Ibn Ummi Maktum. Memang kisah ni kisah dia. Ramai ulama tafsir yang bawa, ulama hadis pun meriwayatkan yang sama. Ibn Ummi Maktum itu pun adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Ketika mana sampai ke Madinah, Ibn Ummi Maktum biasanya mengazankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Bilal, Nabi ada seorang lagi tukang azan yang bernama Ibn Ummi Maktum. Ya, baik. Satu-satunya orang buta yang turut hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia ikut Nabi pergi ke Madinah, ya. Satu-satunya orang buta yang 2-3 kali diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wakilnya untuk menjadi imam di Madinah kalau baginda berpergian. Maksud kalau Nabi SAW nak keluar daripada Madinah nak pergi musafir, ada riwayat yang menunjukkan Nabi akan lantik Ibn Ummi Maktum sebagai wakil Nabi untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sunan Abi Dawud, di sana ada riwayat yang menunjukkan sekurang-kurangnya 2 kali Nabi SAW mewakilkan Ibn Ummi Maktum untuk menjadi imam di Masjid Nabawi ketika mana Nabi SAW tak ada dekat Madinah, iaitu bermusafir daripada Madinah. Ya. Ibu daripada Ibn Ummi Maktum adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah. Ini kata Hamka lah. Tapi kalau saya rujuk kepada At-Tafsir Al-Munir, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili,
Dia mengatakan Ibn Ummi Maktum ini ataupun Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah anak kepada bapa saudara Khadijah, belah mak. Maksudnya bapa Ibn Ummi Maktum ni adik-beradik dengan mak Khadijah. Maka dia ni Ibn Ummi Maktum ni pangkat sepupu Khadijah bintu Khuwailid yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama Ibn Ummi Maktum ni Abdullah bin Shuraih bin Malik. Ya, Abdullah bin Shuraih bin Malik. Baik. Dia kata, dan setelah di Madinah beliau pun menjadi salah seorang tukang azan yang diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Bilal. Selain daripada Bilal yang menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Ummi Maktum juga dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muazzin, sebagai tukang azan. Yang mana dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaghurrannakum adhanu Bilal kulu washrabu hatta yu'adzina lakum Ibnu Ummi Abd ataupun Ibnu Ummi Maktum. Jangan kamu terperdaya dengan azan Bilal, makanlah dan minumlah bagi orang yang nak berpuasa. Kerana azan Bilal ni azan sebelum subuh untuk kejutkan orang bangun. Makan dan minum tak apa, Nabi kata. Sehingga azan kepada kamu Ibn Ummi Maktum, kerana Ibn Ummi Maktum ini tidak azan melainkan apabila terbitnya fajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Ibn Ummi Maktum ni walaupun dia ni orang miskin, tetapi dia ni mempunyai kita panggil apa, kedudukan yang istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama nama dia Al-Qurtubi. Tuan-tuan mungkin biasa dengar nama Al-Qurtubi ni, dia ada satu kitab tafsir. Kitab tafsir dia tu terkenal sebagai tafsir Al-Qurtubi, walaupun nama kitab dia tu Al-Jami' li Ahkamil Quran, tapi terkenal lah dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi dia kata riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan Utbah bin Rabi'ah, tengah bercakap dengan Abu Jahal, tengah bercakap dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu tu datang Ibn Ummi Maktum, dia kata ini satu riwayat yang salah, dia kata. Riwayat ni riwayat yang tidak sahih, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata mana datang golongan-golongan Quraisy ni, sebab dia kata peristiwa ni berlaku dekat Madinah, dia kata. Dia kata siapa-siapa, mana-mana ulama tafsir yang menyebutkan surah ni turun disebabkan oleh kerana Nabi sedang berdakwah kepada Nabi SAW sedang berdakwah kepada Abu Jahal, sedang berdakwah kepada Utbah bin Rabi'ah, tengah berdakwah kepada Ubay bin Khalaf. Dia kata semua ni nama-nama ni tak betul belaka, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata Umayyah bin Khalaf, Walid, ni semua ni mereka ni berada di Mekah, sedangkan Ibn Ummi Maktum sedang berada di Madinah. Tak pernah bertemu pun mereka ni, dia kata. Ini kata Qurtubi. Tetapi Abu Hayyan, seorang ulama tafsir juga, Abu Hayyan dia kata apa? Pandangan Qurtubi itulah yang salah, dia kata. Kerana Ibn Ummi Maktum ni memang berasal daripada Mekah. Dia masuk Islam awal. Keberadaan Ibn Ummi Maktum di Madinah tidak sekali-kali menafikan keberadaan dia di Mekah. Kerana berapa ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Seperti Abu Bakar, seperti Umar. Ramai di kalangan sahabat yang memang asal daripada Mekah. Bila Nabi berpindah, mereka berpindah. Maka kisah ini seolah-olah menjadi kesepakatan di kalangan orang-orang Islam. Jadi kita tengok tentang apa faedah yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Taala berfirman, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Abasa ni abus, masam muka. Wa tawalla, kemudian dia berpaling. An ja'ahul a'ma, apabila datang kepada dia seorang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal adakah yang memberitahumu boleh jadi dia akan jadi orang yang suci. 3 ayat ni tuan-tuan. Nah, 3 ayat ni orang-orang yang mempelajari bahasa Arab
yang mendalam akan merasakan benar-benar betapa mulia dan tinggi susunan bahasa wahyu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu ayat yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat lembut kepada Nabi dan halus kepada Nabi. Ya. Yang mana Allah menggunakan damir damir ni menggunakan kata ganti nama dia. Sedangkan ayat ni turun kepada Nabi. Ayat ni turun kat Nabi, patutnya engkau bermasam muka dan engkau berpaling. Tapi Allah Ta'ala kata dia bermasam muka dan dia berpaling. Kerana Allah nak memberikan teguran secara halus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak beri isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi buat, tindakan Nabi itu tidak tepat 100%. Timbul satu perkara. Timbul satu perkara iaitu Nabi ni boleh silap ke? Itu persoalan dia kan. Nabi ni boleh silap ke? Nampak macam Allah Ta'ala tegur Nabi ni. Bukan hanya yang ni lah. Kita dulu pernah bincang lah. Ketika mana Nabi SAW dapat tawanan perang Badar. Waktu Nabi dapat tawanan perang Badar, bukankah Nabi SAW juga ditegur oleh Allah? Ma kana li nabi ay yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Seorang Nabi tak patut ada tawanan perang. Patutnya kena bunuhlah semua tawanan tu. Nabi tak bunuh, Nabi terima cadangan Abu Bakar. Apa dia? Ajar anak orang Islam boleh membaca. Lepas tu dibebaskan ataupun jadikan sebagai tebusan. Jadikan sebagai tebusan untuk melepaskan orang-orang Islam yang ditawan di Mekah. Maka mereka akan dibebaskan. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran bagi tahu sepatutnya Nabi kena bunuh. Menangis Nabi dalam Sahih Muslim. Umar yang bagi cadangan bunuh ni, tengok-tengok Nabi tak terima cadangan Umar, Nabi terima cadangan Abu Bakar. Bila turun ayat Quran bagi tahu cadangan Umar itu lebih tepat, maka Nabi SAW pun menangis. Abu Bakar pun menangis. Sehingga Umar bila dijumpa Nabi pada waktu tu dia tanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan kamu menangis ni wahai Rasulullah? Bagilah tahu saya. Kalau saya dapati ia menyedihkan, saya pun nak menangis sekali. Wa illa tabakait. Kalau tak, saya akan buat-buat menangis. Buat-buat menangis pun tak apa, kerana nak bagi sama diri saya ni dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun bagi tahu kepada Umar apa yang berlaku, turun ayat Quran. Bagi tahu yang pilihan Nabi itu tidak tepat, akhirnya Umar juga menangis. Maka dalam isu ni tuan-tuan, ulama mengatakan yang pertama sekali yang kita kena tahu, perkara ijtihad Nabi SAW. Boleh ke tak boleh? Nabi ni boleh berijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad ni maksudnya Nabi SAW dalam satu-satu keadaan, kalau wahyu tak turun, Nabi kena buat keputusan dia sendiri berdasarkan ilmu yang Nabi ada. Boleh ke tak boleh? Majoriti ulama mengatakan boleh. Ini menunjukkan majoriti ulama menerimalah Nabi ini dalam sesetengah keadaan ada buat keputusan berdasarkan ilmu yang sedia ada pada Nabi. Ulama-ulama usul fiqh membenarkan. Buktinya apa ni lah? Buktinya apa lagi? Itu peristiwa tawanan perang Badar. Nabi berijtihad. Okey, bila Nabi berijtihad, maka ijtihad tu terdedah kepada betul dan tidak betul. Cuma Nabi SAW dalam nak menyampaikan wahyu, Nabi tak berdosa lah. Nabi maksum. Habis tu, macam mana boleh silap? Silap ni dia bukan dosa, tuan-tuan. Masam muka berpaling ni bukan dosa. Ni bukan dosa pun. Kita masam muka kat orang kan. Orang ganggu kita, kita masam muka sikit kat dia. Kerana kita tak selesa dengan gangguan dia. Adakah berdosa? Tak berdosa. Habis tu, kenapa Allah Ta'ala tegur? Yang ni yang ulama' sebut, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perkara yang mungkin baik pada satu orang, tapi untuk orang yang sangat-sangat bertakwa, orang yang kedudukan dia tinggi macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin tak berapa bagus bagi dia. Kan? Ketawa contohnya, tak salah. Tapi kalau seorang ustaz ketawa berdekah-dekah sampai orang lain pun tengok, tak kena. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada seorang ustaz. Nabi lebih tinggi daripada seorang ilmuwan. Nabi lebih tinggi daripada mana-mana muslim yang berada di atas muka dunia ni.
Maka bila Nabi tidak memilih yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Bila Nabi SAW bukan pilih satu benda yang salah 100%. Kalau salah 100%, dah tentu Allah Taala suruh Nabi tebus balik kesalahan tu. Ni Nabi tak tebus balik. Nabi Allah Taala tak suruh pun Nabi cari balik tawanan-tawanan perang Badar tu, tak. Tetapi Allah Taala menceritakan yang mana yang lebih sempurna sepatutnya Nabi buat. Walaupun yang Nabi buat tu betul, tetapi ada yang lebih tepat dan ada yang lebih betul dalam keadaan tersebut. Dalam sesetengah ijtihad. Maka kita katakan di sini Nabi SAW bukan tersilap dalam melakukan perkara yang salah, tetapi Nabi SAW meninggalkan perkara yang lebih utama untuk dia buat. Ya, Nabi meninggalkan perkara yang lebih utama. Sepatutnya Nabi pilih yang ni kerana ni paling sempurna. Tapi Nabi pilih yang kurang sempurna berbanding yang lebih sempurna. Maka sebab tu turunnya ayat ni. Baik. Lepas tu Hamka mengatakan, pada ayat 1 dan 2, kita melihat bahawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipakai bahasa berhadapan. Allah tak kata engkau wahai Muhammad bermasam muka, tak. Allah Taala kata dia bermasam muka. Sebab tu dia kata misalnya Allah tak guna ayat ni, mengapa engkau bermuka masam? Mentang-mentang yang datang tu orang buta. Allah Taala tak kata gitu. Kalau Allah Taala kata gitu, dia agak lebih kasar, agak lebih keras, ya. Sebaliknya Allah guna perkataan dia, seolah-olah macam orang tu tak ada. Ya? Baik. Dan tidak pula bersifat larangan. Allah Ta'ala tak guna larangan. Allah Ta'ala kata jangan engkau bermasam dan jangan engkau berpaling. Kerana dengan susunan kata larangan, teguran itu menjadi lebih keras. Tidak layak dilakukan kepada orang yang Allah sendiri menghormatinya. Maksudnya, kalau kita nak tegur satu orang yang dikenali sebagai orang yang hebat, dikenali sebagai orang yang baik, dikenali sebagai orang yang ikhlas, cara tegurannya berbeza dengan orang yang memang selalu buat masalah. Berbeza dengan satu orang yang memang selalu buat kacau. Ya, baik. Maka sebab itu dia kata tidak. Allah tidak memakai perkataan yang demikian susunannya kepada Rasulnya. Melainkan dibahasakannya Rasulnya sebagai orang ketiga menurut ilmu pemakaian bahasa. Orang yang ketiga. Maksud Allah Ta'ala tengah bercakap dengan Nabi, Allah bahasakan orang yang ketiga. Tapi orang yang ketiga tu Nabi juga. Kan? Ini bahasa lembut, bahasa halus. Ya? Dengan membahasakannya sebagai orang ketiga, ucapan itu menjadi lebih halus, dia kata. Apatah lagi dalam hal ini Rasulullah SAW tidaklah buat satu kesalahan yang disengaja atau yang mencolok mata. Kesalahan yang Nabi buat tu bukanlah kesalahan dosa. Kesalahan yang Nabi buat tu bukan kesalahan besar. Kesalahan kecil, bukan satu kesalahan pun. Meninggalkan perkara yang lebih utama. Dakwah kepada orang Quraisy yang besar ni penting. Mengajar orang buta ni pun penting. Nabi SAW pada ketika itu rasa dia ni dah beriman dah. Kemudian pun boleh aku ajar dia. Baik aku fokus kepada orang yang belum beriman. Kalau mereka ni beriman, makin bertambahlah pengikut Islam, makin bertambah pengaruh Islam kerana mereka ini golongan bangsawan. Itu penilaian Nabi pada ketika itu. Dan penilaian itu betul pun. Cuma Allah Ta'ala kata kalau kamu layan orang miskin yang buta ini lebih utama, lebih sempurna. Kerana mereka ni bukan nak beriman pun. Yang ni yang lebih utama kamu jaga. Kerana ni datang betul-betul ikhlas nak belajar. Maka Nabi tidak memilih yang lebih sempurna. Nabi pilih yang betul, tapi ada yang lebih betul untuk dipilih. Nabi tak pilih yang tu. Apatah lagi Ibn Ummi Maktum, anak saudara perempuan beliau. Bukan orang lain, bahkan terhitung anak beliau juga. Ya, baik. Pada ayat 3, barulah Allah menghadapkan firman-Nya terhadap Rasul. Bila Allah Ta'ala kata, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Padahal adakah yang memberitahu kamu boleh jadi orang tu datang, dia nak menyucikan diri dia. Ya? Baik. Kita ni pun walaupun terhadap orang kedua susunannya pun halus. Dia kata begitulah. Maksudnya kalau kita tengok ayat ni, ayat yang Allah Ta'ala bagi walaupun menggunakan ayat engkau, tapi tetap masih lagi menggunakan perkataan yang halus.
Memang belum ada orang yang memberitahu lebih dahulu bahawa Ibn Ummi Maktum itu belakang hari akan menjadi orang yang sangat penting, yang benar telah dapat mensucikan dirinya. Allah pun dalam ayat ini memakai bahasa halus memberitahukan bahawa Ibn Ummi Maktum itu kelak akan menjadi orang yang suci. Dengan membayangkan dalam kata halus bahawa terdahulu belum ada agaknya orang yang mengatakan itu kepada Nabi. Nabi tak tahu Ibn Ummi Maktum akan jadi orang yang hebat. Nabi tak tahu pada satu hari nanti Ibn Ummi Maktum ni akan jadi wakil Nabi. Masa akan datang. Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap, kamu tak tahu wahai Muhammad, mungkin dia ni akan jadi orang hebat. Mungkin dia ni akan jadi orang yang suka mensucikan diri dia sendiri. Orang yang suka membersihkan dirinya daripada dosa, orang yang suka muhasabah diri. Maka Allah memberi teguran kepada Nabi-Nya. Tidak, dia kata. Dia kata, apakah perbuatan Nabi SAW bermasam muka itu satu kesalahan yang besar atau dosa? Ya. Ini yang disebutkan oleh Hamka. Hamka bertanya soalan. Besar sangat ke kesalahan Nabi ni? Dosa ke kesalahan Nabi ni? Jawapan dia tidak. Dia kata, tidak. Ini adalah satu ijtihad. Ini adalah satu pilihan Nabi. Ini penilaian Nabi. Berdasarkan ilmu yang Nabi ada, maklumat yang Nabi ada pada ketika itu. Dan menurut ijtihad baginda, orang-orang penting, pemuka Quraisy itu hendaklah diseru kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Itu penilaian Nabi pada waktu itu. Kerana Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi saja. Nabi tak tahu benda gaib melainkan sekadar apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, orang ni memang tak mau beriman sampai bila-bila. Nabi tak tahu. Nabi usaha. Penilaian Nabi, kalau mereka masuk Islam, memberi keuntungan kepada agama. Kalau mereka masuk Islam, Islam akan mudah berkembang dan bergerak di Mekah pada masa itu. Ya? Kalau orang-orang seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan Hisham dan Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam, berpuluh di belakang mereka akan ikut. Bukan hanya sekadar mereka ni memberikan ruang kepada Islam untuk bertapak kerana mereka orang besar, orang bangsawan Mekah, pengikut-pengikut mereka pun akan follow sekali lah. Kerana mereka ni ada pengaruh. Bangsawan, orang kaya, kan? Maka Nabi mempunyai penilaian sebegitu pada waktu itu. Payah-payah sedikit menghadapi mereka tidak mengapa. Masuknya Ibn Ummi Maktum ke dalam majlis itu, baginda rasa agak mengganggu yang sedang asyik mengadakan dakwah. Sedangkan Ibn Ummi Maktum itu orang yang sudah Islam juga. Sebab tu Nabi rasa terganggu sikitlah. Ya, dikatakan dalam riwayat berkali-kali disebut kat Nabi. Mula Nabi layan orang Quraisy, dia datang lagi, arsyidni ya Rasulullah, tolong ajar saya, alimni mimma 'allamakallah, ya Rasulullah tolong ajar saya apa yang Allah Taala ajar kamu. Maka setelah dia berpaling, Nabi berpaling berkali-kali, Nabi bermasam muka. Kemudian Nabi berpaling. Allah Taala menyebut lagi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal adakah yang beritahu kamu boleh jadi dia akan jadi orang yang suci? Au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, ataupun dia akan ingat apa saja yang kamu sebut, dia akan ingat. Fatanfa'ahu dhikra, dan peringatan kamu akan memberikan manfaat kepada dirinya. Kamu tak tahu, mungkin satu hari dia jadi orang yang sucikan diri. Mungkin satu hari dia mengambil manfaat daripada peringatan yang kamu bagi pada dia. Kamu tak tahu wahai Muhammad. Kamu bermasam muka dengan dia, Allah Taala kata. Dengan kedua ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ingat oleh Allah bahawa Ibn Ummi Maktum itu lebih besar harapan akan berkembang lagi menjadi seorang yang suci, seorang yang bersih hatinya, walaupun dia buta mata tetapi hatinya celik. Walaupun dia buta mata, Allah Ta'ala mensucikan dirinya daripada atas langit. Ya? Kerana meskipun mata buta, kalau jiwa bersih, kebutaan tidaklah akan menghamba kemajuan iman seseorang. Ini disebut oleh Hamka. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, dalam surah ini, permulaan surah ini, Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita bahawasanya orang miskin, orang buta, kita janganlah abaikan. Dalam dakwah ni, kena layan orang sama. Kamu bangsawan ke? Kamu orang kaya ke? Kamu orang miskin ke? Kamu orang buta ke? Kamu tak ada pengaruh ke? Sama di sisi Allah.
Yang penting ialah taqwa. Siapa yang datang dalam keadaan membersihkan jiwanya, sesiapa yang datang dalam keadaan dia nak mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat agama, maka dia adalah orang yang bernilai di sisi Allah. Ini seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak melihat kepada rupa paras kamu dan jasad kamu. Sebaliknya Allah Ta'ala melihat kepada jiwa kamu dan amalan-amalan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ayat ni membuktikan kepada kita tentang persamaan manusia di dalam dakwah. Dalam dakwah, kita tak tengok benda-benda ni. Kita tak tengok darjat, kita tak tengok hierarki, kita tak tengok status dalam masyarakat. Siapa yang nak beriman, silakan. Siapa yang nak sombong, silakan. Siapa yang nak berpaling, silakan. Kerana dakwah ini tidak bergerak semata-mata dengan hanya orang kaya saja di antara kamu. Sebab itu waktu di Mekah, Nabi memang tak ramai orang bangsawan ikut dia. Waktu Nabi bagi surat dekat Heraklius pun, waktu Nabi dah sampai di Madinah pun bukannya ramai orang bangsawan. Majoriti orang miskin, bekas hamba, orang tak ada pengaruh. Sebab itu waktu Nabi tulis surat, ajak Heraklius masuk Islam, Heraklius panggil Abu Sufyan. Heraklius panggil Abu Sufyan. Tuan-tuan buka dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana Heraklius bila dia terima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cari mana orang Arab yang dekat nasab dia dengan Nabi yang ada dekat Syam. Masa tu dia menguasai Syam. Dia menguasai Jerusalem lah. Jerusalem. Rom. Kerajaan Rom Timur pada masa itu. Lah kali dia tengok ada orang Arab yang pergi berniaga dekat Syam, iaitu Abu Sufyan dan kawan-kawan dia. Waktu tu Abu Sufyan belum Islam lagi. Maka dia panggil Abu Sufyan. Dia tanya Abu Sufyan beberapa soalan. Kemudian dia tanya Abu Sufyan, siapa yang menjadi pengikut Nabi ni? Siapa yang majoriti menjadi pengikut laki yang dakwa diri dia Nabi ni? Adakah orang-orang bangsawan ataupun orang-orang lemah? Orang bangsawan ke orang lemah yang ikut? Abu Sufyan kata bal du'afa'uhum, bahkan orang lemah di kalangan mereka. Apa dia kata? Dia kata wa kadzalika atba'ur rusul. Begitulah pengikut-pengikut para anbiya. Pengikut-pengikut Rasul datang daripada, majoritinya datang daripada orang miskin. Kenapa orang miskin, tuan-tuan? Kerana orang miskin ni mana ada kepentingan apa? Dia hidup miskin. Dia hidup miskin bukan ada kepentingan apa. Kalau orang kaya ni, dia jadi kaya mungkin sebab dia ada bisnes. Dia jadi kaya mungkin sebab dia ahli politik. Dia jadi kaya mungkin sebab dia ada pengaruh. Dia ada kedudukan. Kedudukan tu datang waktu dia berada dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran tertentu. Kalau dia ikut Nabi SAW, dia terpaksa ubah pendirian dia, dia terpaksa ubah pegangan agama dia, mungkin pada waktu tu, dia akan hilang kekayaan dia. Dia akan hilang kuasa dia. Ini seperti mana yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab anak orang kaya, tuan-tuan. Mak dia kaya. Mus'ab ni punya minyak wangi begitu hebat bau dia masa dia sebelum Islam. Bila dia terima Islam, mak dia buang dia, mak dia tak mau terima dia sebagai anak, mak dia sekat belanja dia, menjadi orang yang paling miskin. Sampai bila dia mati dalam perang Badar, dia syahid dalam peperangan Badar, tak ada cukup kain untuk menutup badan dia. Tak cukup. Kalau tutup kepala, kaki terbuka. Kalau tutup kaki, kepala terbuka. Itulah Mus'ab. Mus'ab bin Umair. Tapi dia terima. Tapi tak ramai orang macam dia. Tak ramai orang macam dia. Pada permulaan, orang-orang miskin inilah yang menjadi pengikut para anbiya. Pada peringkat permulaan dakwah, orang-orang miskin inilah yang menegakkan agama Allah. Sebab tu ada satu kisah kan, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ni disediakan satu tempat untuk Bilal ataupun Ammar, begitulah. Umar ni masa zaman dia jadi khalifah, adalah sahabat-sahabat yang rapat dengan dia. Bila dia buat satu majlis, dia sediakan, dia reserve satu tempat yang khusus untuk Ammar atau Bilal. Sebahagian riwayat sebut Ammar, sebahagian riwayat sebut Bilal. Sebab apa dua-dua orang ni? Sebab dua-dua orang ni dalam sejarah Islam, sebelum daripada hijrah, mereka ni memang kena seksa. Waktu sejarah awal Islam, mereka ni memang kena tindas kerana mempertahankan akidah.
Datang Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni pun kena siksa juga. Dia kena siksa juga di awal-awal Islam. Cuma jarang dengar nama dia. Dia dipaksa baring di atas besi yang panas. Besi yang merah dibakar tu, dia dipaksa baring atas tu. Sehingga dia kata apa? Tidak ada yang memadamkan besi tu, melainkan lemak badan aku yang mencair. Kata Khabbab. Berparut-parutlah belakang dia. Bila Khabbab datang, Khabbab nak duduk di tempat tu. Tempat yang Umar reserve untuk Bilal ataupun Ammar. Dia Umar tak bagilah, dia kata ini untuk Ammar ataupun untuk Bilal sebab mereka ni, sumbangan mereka, kesakitan yang mereka terima sangat dahsyat. Jadi aku nak muliakan mereka dengan letakkan tempat di sini. Khabbab buka belakang dia, tunjuk kat Umar. Umar kata, aku tak pernah tengok belakang orang, aku tak pernah tengok parut seorang lelaki yang begitu dahsyat seperti ini. Umar kata. Umar kata. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi begitu menghargai orang-orang miskin. Sebab tu bila nampak orang miskin ni, kita kena sayang. Nampak orang miskin ni, kita kena kesian. Nampak orang miskin ni, kalau boleh kita bantu, kita bantu. Jangan marah orang miskin. Kan? Ada video yang viral baru-baru ni kan. Tapi Alhamdulillah, dengar katanya dah minta maaf dah. Tapi ia merupakan satu pelajaran bagi kita. Bila kita jumpa orang miskin, kita jangan marah-marah, jangan hina. Kenapa? Kerana keberadaan orang miskin inilah yang menyebabkan ada orang boleh jadi kaya. Macam mana satu orang boleh jadi kaya? Sebab dia buka kilang. Macam mana satu orang boleh jadi kaya? Sebab dia buka perniagaan. Macam mana satu orang boleh jadi kaya? Sebab dia buka restoran. Macam mana restoran tu nak berfungsi? Macam mana kilang tu nak berfungsi? Macam mana syarikat tu nak berjalan kalau tak ada orang yang berada di peringkat bawah yang buat kerja runcit-runcit ni? Siapa nak jadi office boy? Siapa nak kutip sampah? Siapa nak jadi makcik cuci tandas? Siapa? Kita bos ni, kita bagi arahan je. Kita keluarkan dasar je. Yang buat kerja, yang kerja dekat mesin, orang miskin. Maka sebab tu orang miskin ni, keberadaan mereka perlu dikasihi dan perlu dikasihani. Sayang pada orang miskin. Ini yang diajar oleh agama. Bukan hanya dalam dakwah, dalam kehidupan dunia pun sebenarnya, kehidupan kita banyak diuruskan oleh orang miskin. Ya? Kehidupan kita banyak dibantu oleh orang miskin. Sebab tu kita jangan sombong. Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan bongkak. Kalau kamu menjadi kaya pada hari ini, kaya kamu itu dibantu oleh orang miskin yang berpuluh-puluh di bawah kamu, yang sanggup melakukan kerja yang kamu arahkan. Itu orang miskin yang kamu kena tahu nilai dia. Yang kamu bayar gaji dia bulan-bulan 500, 600, mereka sanggup kerja. Syukur terima gaji. Bayangkan kalau mereka tak ada. Macam mana kamu? Siapa nak cuci tandas di kilang kamu? Siapa nak jaga mesin di kilang kamu? Mungkin kamu hanya pergi mesyuarat saja. Orang miskin yang menguruskan segala-galanya. Maka sebab itu, tuan-tuan, benda ni satu pengajaran untuk kita. Satu pelajaran untuk saya dan juga kita semua. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkak, jangan rasa diri terlalu mulia apabila Allah Ta'ala memberikan kita kesenangan dan kekayaan. Kerana kesenangan dan kekayaan itu tidak sekali-kali akan dapat menjamin syurga untuk kita. Bahkan mungkin penyesalan untuk kita. Saya sebut ni untuk diri saya juga. Untuk kita semua juga. Penyesalan mungkin untuk kita. Maka beruntunglah orang-orang yang kaya bersyukur dan orang miskin yang sabar. Kerana keberadaan kedua ini merupakan satu integrasi. Kita panggil satu apa? Satu jalinan gabungan yang menghidupkan ekonomi sesebuah negara. Bayangan yang sehalus itu dari Allah terhadap seorang yang cacat pada jasmani dalam keadaan buta tetapi dapat lebih maju dalam iman adalah satu pujian bagi Ibn Ummi Maktum pada khususnya dan sekalian orang buta pada umumnya. Dia buta. Allah Ta'ala puji dia. Allah Ta'ala kata dia selalu menyucikan diri dia, muhasabah diri dia, nak belajar pasal agama, nak mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat agama walaupun dia buta. Tapi hati dia celik. Berbanding dengan orang yang celik di zaman Nabi seperti Abu Jahal, seperti Utbah, seperti Ubay bin Khalaf. Mereka ini celik mata.
tetapi buta jiwa. Ya? Dan orang pun melihat sejarah gemilang Ibn Ummi Maktum itu sehingga tersebut dalam sebuah riwayat daripada Qatadah. Qatadah ni anak murid Anas. Yang diterimanya daripada Anas bahawa di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Anas melihat dengan matanya sendiri Ibn Ummi Maktum turut dalam peperangan hebat di Qadisiyah ketika penaklukan negeri Parsi di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, riwayat ni riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Qatadah kata pada zaman Umar, aku tengok Ibn Ummi Maktum siap pakai baju besi. Nak perang dengan Parsi. Dia buta. Ini yang Allah Ta'ala kata hebat. Kehebatan itu dengan iman. Kehebatan itu bukan dengan kekayaan. Bukan dengan kesenangan. Berapa ramai dalam kalangan manusia yang kaya, yang senang, tetapi lupa Allah Ta'ala binasakan dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, amma man istaghna. Adapun orang yang merasakan diri mereka cukup. Rasa diri kaya. Rasa diri tak perlukan Tuhan. Tak perlu dakwah-dakwah ni, dia kata. Ini semua buang masa ya. Dia kata. Iaitu orang yang merasa dirinya sudah pintar. Tidak perlu diajari lagi. Atau orang yang merasakan dirinya kaya. Sehingga merasa rendah kalau menerima ajaran dari orang yang dianggapnya miskin. Atau merasa dirinya sedang berkuasa. Sehingga marah kalau mendengar kritik dari rakyat yang dipandangnya rendah. Tuhan kata, amma man istaghna, adapun orang yang rasa diri kaya, ataupun orang yang rasa diri dia tak perlukan orang lain, ataupun orang yang rasa diri dia berkuasa, fa anta lahu tasadda, engkau sentiasa memberi perhatian kepada dia. Wa ma alayka alla yazakka, apakah rugi kamu kalau mereka ini tidak beriman kepada agama? Kamu rugi apa, wahai Muhammad? Allah Ta'ala kata. Kamu tak rugi, wahai Muhammad. Allah Ta'ala memberikan teguran yang sangat halus. Ni orang yang datang yang buta ni betul-betul nak belajar agama ni. Orang yang kau berpaling, orang yang kau masam muka ni yang betul-betul ya Muhammad nak belajar agama ni. Kamu kena layan yang ni dulu sepatutnya. Orang yang kaya-kaya yang kamu bersungguh-sungguh ni, mereka bukan nak pun. Bahkan kalau mereka tak beriman, tak rugi pun bagi kamu, wahai Muhammad. Mereka memang tak nak beriman pun. Ya, itulah suatu ijtihad yang salah, kata Allah. Allah Ta'ala kata tak tepat. Allah Ta'ala kata tak tepat. Ya? Tindakan itu, wahai Muhammad, tidak begitu tepat. Meskipun maksudnya baik, walaupun tujuan Nabi baik, tujuan Nabi, hasya lillah, tuan-tuan jangan anggap Nabi bila abaikan Ibn Ummi Maktum, tuan-tuan jangan ingat Nabi ni jenis layan bangsawan-bangsawan je. No. Na'udzubillah. Jangan ada perasaan tu pada jiwa kita. Nabi SAW tak pernah benci orang miskin. Nabi SAW tak pernah pilih kasih. Nabi bukan jenis macam kita, bila orang kaya layan betul-betul. Orang miskin halau-halau. No. Itu bukan Nabi. Nabi layan sama rata. Cuma kenapa Nabi abaikan Ibn Ummi Maktum pada waktu ni? Kerana pada penilaian Nabi, dia ni dah beriman dah. Boleh tangguh kejap. Lepas ni aku layan kau. Aku nak suruh dia orang ni beriman dulu. Aku nak suruh orang-orang besar ni beriman dulu. Kerana mereka ni belum beriman. Kalau mereka beriman, mereka akan masuk Islam. Bila masuk Islam, pengikut akan ikut. Ramai lagi akan masuk. Bila pengikut ramai masuk, Islam akan jadi kuat. Itu je pertimbangan Nabi. Bukan Nabi ni layan mereka kerana Nabi nakkan habuan peribadi. No, bukan tu. Itu bukan maksud Nabi SAW. Nabi bukan begitu, tuan-tuan. Hati-hati. Baik. Cuma ini satu teguran pada kita lah. Satu teguran pada pendakwah macam saya, macam ustaz-ustaz yang lain, ustazah-ustazah yang lain. Bila nak berdakwah, pastikan layan manusia ni sama rata. Orang yang susah datang tanya kita soalan, kita jawab. Orang yang kaya datang tanya soalan, kita kalau mampu jawab lah. Kalau tak mampu jawab, tak payahlah jawab. Sebab kalau nak kira saya ni, soalan dekat WhatsApp dengan Facebook, hari-hari masuk. Tak lalu nak jawab dah. Kan? Bukan kerana kita beza-bezakan orang. Tapi memang sebab tak jawab. Tak mampu nak jawab. Tak sempat nak jawab. Maka sebab itu kita tak jawab. Bukan kerana kita memilih-milih manusia. Baik. Orang-orang yang merasa dirinya telah cukup itu memandang enteng segala nasihat. Maksud Nabi itu betul. Dia nak orang yang kaya ni, orang bangsawan ni beriman. Tapi mereka ni memandang enteng nasihat Nabi. Mereka ni memperolok-olokkan nasihat Nabi. Pekerjaan besar, revolusi-revolusi besar, perjuangan-perjuangan yang hebat, tidaklah dimulai oleh orang-orang yang merasa cukup. Bayangkan,
Kalau kita tengok revolusi Renaissance dekat Eropah, kalau kita tengok macam-macam revolusi, macam-macam perubahan yang berlaku, ia tidak dimulakan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang selesa. Dia tak dimulakan oleh orang-orang yang kaya yang ada kepentingan dalam sesebuah sistem negara. Sebaliknya ia diubah oleh mereka yang tidak ada kepentingan, mereka yang ditindas, mereka yang susah, mereka yang tak ada kepentingan apa dalam sesebuah sistem pemerintahan. Inilah yang ditunjukkan oleh sejarah, ya. Biasanya orang yang seperti demikian datangnya ialah kemudian sekali setelah melihat pekerjaan orang telah berhasil. Biasa orang yang ada kepentingan ni dah last baru nak masuk, kan? Dah menang baru nak lompat contohnya, wa ma alayka alla yazakka, padahal apalah rugimu kalau dia tidak mau suci. Nabi tak rugi apa pun kalau orang yang tak mau dengar, orang yang memperolokkan nasihat tak mau beriman, Nabi tak rugi apa, ya. Padahal sebaliknya lah yang akan terjadi. Sebab dengan menunggu-nunggu orang-orang seperti itu, tempoh akan banyak terbuang kerana mereka masuk ke dalam perjuangan terlebih dahulu akan mengkajinya. Berapa keuntungan benda yang akan didapatinya. Bahkan kalau dia orang masuk mungkin lagi pening. Sebab bila masuk je, duk hitung. Apa yang aku akan dapat? Kelebihan apa yang aku akan dapat? Apa habuan yang aku akan terima? Dah kena pening pula nak fikir pasal dia. Sedangkan dia masuk sepatutnya dia bantu kita. Ni kita pula kena fikir apa kepentingan yang dia akan dapat. Tak kepening. Dalam ayat ni Tuhan telah membayangkan, dia kata, bahawa engkau tidaklah akan rugi kalau orang itu tidak mahu menempuh jalan kesucian. Yang akan rugi hanyalah mereka sendiri kerana masih bertahan dalam penyembahan kepada berhala. Memang ada di kalangan orang kafir Quraisy ni buat macam mana pun tak mau beriman pun. Mintalah apa pun, berilah apa pun keajaiban pada mereka, mereka memang tak mau beriman. Ya. Sehingga kan kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan ciri-ciri orang yang berada di zaman itu. Dalam suratul Isra, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana al-ardh tafjura lana min al-ardh yanbu'a. Allah Taala kata, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardh yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Mereka berkata, ini orang-orang yang tak mau beriman, sekali-kali kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga engkau terbitkan daripada bumi ini yanbu' air mata air. Keluarkan air mata air. Sebab kawasan tu kawasan padang pasir kan. Kami tak mau beriman sehingga engkau jadikan mata air terbit daripada bumi yang kontang ini. Au takuna laka jannatun min nakhil, ataupun kau ada kebun-kebun yang dipenuhi dengan anggur-anggur, atau dipenuhi dengan tamar-tamar dan anggur-anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, dan engkau melalukan di antaranya sungai-sungai yang mengalir. Au tusqita minas sama' kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ataupun kau turunkan kepada kami seperti mana yang kau dakwa, langit akan turun berkeping-keping, ataupun kau bawakan kepada kami Allah dan malaikat supaya kami boleh tengok dengan mata kepala kami sendiri. Minta yang bukan-bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi turunkan. Kononnya kalau Nabi boleh buat macam ni, kami akan beriman kepada kamu. Au yakuna laka baitun min zukhruf, ataupun engkau ada satu rumah daripada emas, daripada perhiasan yang pelbagai. Au tarqa fis sama', ataupun kau pergi naik ke langit. Wala nu'mina liriqik, tapi kami tak berimanlah kalau engkau naik ke langit, kami tak beriman juga. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sehingga kau turunkan kepada kami kitab yang kami boleh baca. Turunkan kitab yang boleh baca. Allah Ta'ala kata apa? Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula. Katakanlah kepada mereka yang minta benda yang bukan-bukan ni, katakan kepada mereka, aku ni tak lain tak bukan, hanyalah aku ni tak lain tak bukan, hanyalah rasul, tetapi masih lagi berada ciri-ciri manusia. Benda-benda yang kamu minta ni,
Benda-benda yang kamu minta ni bukan kuasa manusia nak bagi. Bukan kuasa manusia nak bagi, tuan-tuan. Yang orang minta macam-macam ni, benda yang pelik-pelik ni, Abu Jahal minta, Umayyah bin Khalaf minta, Utbah bin Syaibah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah minta. Benda-benda yang pelik mereka minta. Bukan kerana mereka nak beriman, tetapi sengaja untuk mereka ini memperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu Allah Taala kata, kalau mereka tak beriman pun tak rugi pada kamu wahai Muhammad, kerana memang mereka tak mau beriman. Layanlah orang yang betul-betul nak beriman. Layanlah orang yang betul-betul datang nak menyucikan dirinya. Kerana apa? Kerana orang yang seperti inilah yang akan menjadikan Islam itu kuat. Orang seperti inilah yang akan membantu kamu sepenuh jiwanya, kerana dia sentiasa menyucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan dia berjalan cepat, dia datang daripada tempat jauh, jalan cepat, nak cepat. Wa huwa yakhsha, sedangkan dia berada dalam keadaan takut kepada Tuhan. Fa anta anhu talaha, dan engkau pula lengah-lengahkan dia, engkau abaikan dia. Maka sejak teguran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah taktiknya yang lama, lebih-lebih terhadap orang-orang baru yang datang dari kampung-kampung yang jauh, yang disebut orang awali atau orang badui atau orang-orang yang disebut sebagai A'rab. Malahan sesampai di Madinah, pernah si orang kampung yang belum tahu peradaban itu memancarkan kencingnya di dalam masjid, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah SAW marah kepada orang itu. Lalu dengan lemah lembutnya Rasulullah bersabda, jangan dia dimarahi, cari saja air, siram tempat dia. Da'u. Nabi kata biarkan dia. Orang badui daripada kampung datang masuk dalam masjid, tak tahu tempat tu tempat yang tak boleh, ada najis, dia pergi kencing. Sahabat kejar, Nabi kata da'u. Subbu alaihi sijillam mimma. Tuangkan, curahkan air di tempat dia kencing tu, 1 baldi air cukup, sudah memadai. Maka datanglah satu ukhuwah Islamiyah dan satu penghormatan yang baik di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah itu, kerana teguran halus yang rupanya sudah disengaja Tuhan itu. Ya. Maka Al-Qashani menulis dalam tafsirnya, dia kata, adalah Nabi SAW itu dalam pangkuan ataupun dalam peribaan didikan Tuhannya, kerana dia adalah kekasih Tuhan. Tiap-tiap timbul dari dirinya suatu sifat yang akan menutupi cahaya kebenaran, datanglah teguran halus Tuhan. Kalau ada benda yang kurang tepat yang Nabi lakukan, datang teguran daripada Allah. Tepatlah apa yang baginda sendiri pernah katakan, adabani rabbi fa ahsanu ta'dibi. Aku telah dididik oleh Tuhanku sendiri, maka sangat baik didikan aku. Walaupun riwayat ni dhaif. Riwayat ni dhaif disebutkan oleh Al-Imam Musakhawi dan Syaukani, tapi maknanya betul. Adab Nabi SAW itu sangat tinggi sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik Nabi secara langsung. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, daripada kisah ini kita boleh simpulkan beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama, surah Abasa ini membuktikan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Mungkin orang kata, macam mana tu Ustaz? Tuan-tuan, kalau ada ayat turun tegur kita, katalah ada satu surat sampai tegur kita nak beritahu orang tak? Ke kita simpan surat tu? Kita simpan, buat pun nak beritahu orang, kan? Tapi Nabi SAW ketika terima surah ini, Nabi sampaikan kepada umat dia. Sehingga hari ini kita baca 1400 tahun setelah Nabi menyampaikan surah ini kepada umatnya, kita baca hari ini dan kita lalui, Allah menegur Nabi. Allah menegur Nabinya. Nabi tetap sampaikan kepada umatnya. Kalau betul Nabi ni tak jujur, ayat ni Nabi simpan, tak payah sampai. Malu Allah Ta'ala tegur aku nak beritahu ke orang pula. Tapi ini bukan sifat Nabi SAW. Sifat Nabi amanah dalam menyampaikan wahyu daripada Allah. Kemudian yang kedua, kisah ini juga membuktikan kepada kita betapa Nabi SAW begitu bersungguh dalam dakwah. Sehingga kan apabila Nabi diganggu sikit pun, Nabi akan rasa terganggu. Kerana Nabi bersungguh dalam dakwahnya, nak menjadikan Islam itu tersebar di Mekah. Apabila orang-orang besar ni masuk ke dalam Islam, maka penilaian Nabi mengatakan,
Mungkin lepas ni senang nak dakwah daripada disekat-sekat. Tetapi ia ditegur oleh Allah kerana Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam jiwa manusia yang Nabi sedang berdakwah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu bukan bukan kekayaan, bukan kebendaan, bukan pengaruh, bukan kebangsawanan, bukan status dalam masyarakat. Tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah Azza wa Jal ialah taqwa, ialah iman, ialah sifat nak menyucikan diri. Seorang buta yang miskin, seorang yang tidak ada pengaruh, lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada orang-orang yang mempunyai kedudukan tetapi sesombong kepada Allah. Kemudian yang kelima, para ulama menyebutkan kisah ini menunjukkan betapa mulianya seorang penuntut ilmu sehingga turun ayat khas untuk membela keadaan dia kerana dia ingin menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW tidak melayan dia pada waktu tu, turun teguran daripada Allah. Sebenarnya kalau kita tengok, dia kan buta. Nabi masa muka, Nabi berpaling, bukan dia nampak pun. Dia buta kan? Nabi masa muka je, Nabi bukan marah dia. Nabi masa muka je. Dia tak nampak pun. Tapi Allah Ta'ala muliakan penuntut ilmu yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama ini, maka turunlah ayat ini untuk memuliakan penuntut ilmu. Jadi kita pun, selagi mana kita menuntut ilmu yang benar dengan ikhlas untuk mendapatkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita juga akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila Allah menegur nabinya dalam ayat ini kerana tidak memilih yang terbaik, pendakwah-pendakwah juga perlu untuk mengambil pengajaran yang sangat penting. Dalam dakwah ini kita perlu muhasabah diri. Menjadi pendakwah tidak bermakna tidak boleh menerima teguran. Menjadi pendakwah tidak bermakna seseorang itu tidak boleh melakukan kesilapan. Mungkin ada tindakan kita yang tersilap. Mungkin ada teknik kita yang tersalah langkah. Mungkin ada dalam percakapan kita yang sedikit kasar. Maka muhasabah diri adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat dituntut. Jika nabimu yang merupakan pendakwah terbaik dalam dunia ini juga ada kalanya ditegur oleh Allah, maka kita yang menjadi pewarisnya ini lebih-lebih lagi layak untuk ditegur, lebih-lebih lagi layak untuk diberikan nasihat. Maka terimalah nasihat. Seperti mana Nabi SAW, contoh kita, tauladan kita juga, ya, mempunyai teguran yang dia terima. Kemudian hadis ni juga kisah ni juga bagi tahu kepada kita tentang ciri-ciri kemanusiaan Nabi. Yang mana Nabi ni ada ciri-ciri manusia, adalah penilaian dia pun penilaian manusia. Walaupun Nabi ni menerima wahyu, tetapi Nabi SAW tidak sesekali keluar daripada ciri-ciri keinsanan dia. Tidak keluar daripada ciri-ciri kemanusiaan dia. Ikut penilaian Nabi ni logik lah. Dia dah Islam dah, boleh tangguh. Aku layan dulu yang belum Islam ni, lagi penting pada masa ni. Kan? Kerana nak cari pengaruh yang besar untuk agama. Bukan untuk peribadi, tapi untuk agama. Tetapi akhirnya diberikan teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, kisah ni juga menunjukkan kepada kita akhlak Nabi yang sangat mulia, yang mana akhlak Nabi ditunjukkan, Nabi hanya bermasam muka je. Nabi tak menengking dia, Nabi tak maki hamun dia, Nabi tak, orang kata apa, caci maki dia, tak. Walaupun dia ganggu Nabi waktu Nabi dakwah, Nabi hanya bermasam muka kepada dia, menunjukkan kepada kita ketinggian akhlak Nabi SAW dalam berinteraksi dengan hamba-Nya, dengan makhluk, dengan umatnya. Dan kisah ni juga nak bagi tahu kepada kita tentang uzur lah. Uzur ataupun keuzuran yang ada pada Ibn Ummi Maktum. Dia tak salah kerana dia buta, dia tak tahu. Dia bukan tahu Nabi tengah bersembang dengan siapa, dia tak tahu. Maka dia diberikan keuzuran. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lamu bissawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, kalau ada saya salah di mana-mana boleh bagi tahu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak terima hadis daif dalam sirah? Contohnya, bolehkah kita terima hadis palsu malam kelahiran Nabi Muhammad SAW? Okey. Benda ni saya ada bentangkan dulu dalam satu majlis ataupun satu seminar saya, sebab saya punya thesis PhD pun dalam bidang ni ya. Saya boleh katakan secara umumnya hadis yang palsu dan terlalu daif ulama tak pakai. Hadis palsu dan terlalu daif ni memang tak boleh pakai lah. Hadis yang daif ringan. Hadis daif ringan ni ada 3 punca. 3 sebab. Salah satu daripada 3 sebab. Yang pertama, perawi dia ingatan lemah. Dia jujur tapi dia lemah ingatan. Yang kedua, perawi tak dikenali, tak tahu siapa. Yang ketiga, sanad terputus. Salah satu daripada 3 sebab ni kalau ada pada sesebuah hadis, maka riwayatnya menjadi dhaif ringan. Dhaif ringan ni boleh dipakai dalam sirah selagi mana ia tidak berkaitan dengan akidah, dia tak bawa akidah baru, dia tak bawa benda baru dalam akidah, dan dia tak bawa hukum baru dalam akidah. Contohnya macam satu hadis dhaif, hadis tu dhaif, dia memberitahu tentang punca ataupun faktor berlakunya peperangan Mu'tah. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, memang ada. Dalam Sahih Bukhari pun ada. Yang menunjukkan peperangan Mu'tah ni memang ada. Berlaku dalam sejarah. Nabi lawan dengan orang Rom. Tapi apa puncanya dalam hadis sahih tak bagi tahu. Bila kita tengok dalam hadis yang dhaif, dia kata sebab orang-orang Rom bunuh, kerajaan yang bernaung di bawah kerajaan Rom pada masa itu membunuh utusan Nabi SAW. Maka kita boleh guna sebab dia hanya menceritakan faktor. Dia tak cerita benda baru, dia tak cerita hukum baru, dia hanya cerita faktor, melengkapkan cerita. Kenapa nak guna hadis dhaif dalam sirah? Hadis sahih kan ada? Hadis sahih ada. Tapi hadis dhaif ni, kalau kita tolak semua, dia akan jadi lompong. Penceritaan itu tidak lengkap. Penceritaan itu tidak sempurna. Contohnya macam ada satu hadis bagi tahu kata kuda Nabi nama Luhaif ataupun Lukhaif. Sanad dia dhaif. Tapi diterima oleh ulama sirah sebab dia bukan bawa hukum baru. Dia hanya sebut nama kuda je. Yang mana kalau orang tak tahu nama kuda tu tak ada masalah pun. Okey, dia faham Baik. Bagaimana kita boleh berakhlak seperti Nabi? Baginda sangat lembut dan bersifat meraihkan walaupun dengan orang miskin dan badui. Namun umat Islam hari ini garang-garang, suka marah-marah dan ramai yang suka tunjuk alim dengan pakaian lebay. Even AJK masjid suka rembat makanan dan sorok untuk bawa balik rumah dari menyantuni orang lain seperti musafir, anak-anak remaja, dan itu belum lagi AJK yang kerjanya sibuk kutip dana saja. Saya teringin untuk merasai nikmat beragama seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tak ada jalan lain, tidak ada shortcut. Kita kena membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tanya saya, macam mana kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi? Baca hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Nabi. Umpamanya Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Banyakkan kuliah hadis berkenaan dengan Syama'il. Kuliah hadis Riyadhus Salihin. Kuliah hadis Jami' Ulum wal Hikam. Kuliah hadis Arba'in Nawawi. Kuliah hadis Adab Mufrad. Boleh follow kuliah saya Adab Mufrad hari Isnin malam. Yang mana dianjurkan oleh Global Ihsan, Kak Jini, Kak Majini dan juga Dr. Azmi. Kan? Ini di antara cara-cara untuk kita tengok balik akhlak Nabi SAW. Ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya macam mana kalau ada satu hadis, ulama' ni kata sahih, ulama' lain kata palsu atau dhaif. Jadi kami orang awam ni macam mana nak berinteraksi? Ini soalan bagus. Dia kata ulama' berbeza pendapat. Ya. Alhamdulillah. Ulama' berbeza pendapat tentang penilaian sesebuah hadis. Ulama' kata yang ni kata palsu, yang ni kata sahih, yang ni kata dhaif, yang ni kata tak sahih pula. Jadi macam mana kami orang awam ni? Senang aja. Orang awam ni apabila dia dengar satu-satu penjelasan, dia pilih yang mana yang lebih meyakinkan dia. Orang awam kena dengar ustaz ni, dengar ustaz ni.
Dengar ustaz ni, dengar ustaz ni. Okey? Jadi kalau dia dengar penjelasan ustaz ni, dia yakin yang ni, dengar pula yang ni. Dengar yang ni kurang yakin, dia boleh ikut yang dia yakin. Kerana orang awam ni memang dia punya sifat dia bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi orang awam tak dibebankan dengan lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu. Dia tanya apa yang meyakinkan dia, yang itulah yang dia pegang. Okey? Baik. Senang aja kan? So, dengar penjelasan, puas hati tak? Tak puas hati. Tanya satu lagi. Puas hati tak? Puas hati. Boleh pegang. Itu orang awam punya tugas. Orang yang ada ilmu, orang yang mampu untuk membuat analisa, dia kena analisa. Itu susah tu. Kan? Okey? Baik. Tengok lagi kalau ada. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Niat solat tak perlu dilafaz dan tidak ada susunan ayat kan? Contoh aku solat fardu isya 4 rakaat kan Allah Ta'ala dengan lafaz. Kalau jadi imam dan makmum sama juga ke? Ulama berbeza pendapat tentang hukum lafaz niat dalam solat. Termasuk juga dalam puasa. Sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mereka mengatakan digalakkan untuk melafazkan. Kerana dia kata lafaz itu membantu jiwa. Tetapi sebahagian ulama Hambali seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dia kata tak ada lafaz-lafaz ni sebab Nabi SAW tak lafaz pun, niat dalam hati, niat dalam jiwa, niat dalam jantung. Jadi tak perlu lafaz. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu tak perlu lafaz. Apa yang terbuku dalam jiwa itulah yang kita niatkan. Jadi boleh tengok penjelasan saya berkenaan dengan niat dalam kuliah-kuliah saya. Ada kuliah Sahih Bukhari, kuliah Hadi 40, saya ada huraikan berkenaan dengan niat ni, boleh tengok di sana. Yang mana lafaz niat ini pada penilaian saya tidak ada. Tapi kalau kita dengar orang sebelah kita lafaz niat, ya. Kalau kita dengar orang sebelah kita lafaz niat, kita janganlah tampar mulut dia pula, kan? Tak perlu, ya. Tak perlu kita tampar ke apa ke, biar aja. Kerana dia berpegang dengan pandangan ulama yang muktabar juga. Apa beza kitab Sahih Bukhari berjilid? Dah hilang pula dah. Okey. Apa beza kitab Sahih Bukhari berjilid dengan kitab Bukhari Al-Adab Al-Mufrad? Boleh ke orang awam membaca Sahih Bukhari atau lebih baik baca Adab Mufrad? Sahih Bukhari yang ada yang Sahih Bukhari itu dalam dia semua sahih. Boleh katakan rambangnya semua sahih. Ya. Kalau ada yang tak sahih pun sikit, tetapi Imam Bukhari masukkan untuk menyokong riwayat-riwayat yang sahih, ya. Manakala Al-Adabul Mufrad, dia hanya kitab yang berkaitan dengan adab. Dalam tu ada yang sahih dan ada yang tak sahih. Oleh kerana berkaitan dengan adab, maka Imam Bukhari dia longgarkan sedikit. Kerana ulama-ulama ni dalam bab adab dia longgarkan sedikit syarat. Ya. Manakala Sahih Bukhari ni dia punya bab tu merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Ada akidah, ada fiqh, ada kitab berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, ada sirah, ada tafsir, ada kelebihan sahabat. Dia punya bab tu komprehensif. Boleh ke orang awam baca Sahih Bukhari? Boleh, tapi nak istinbat hukum kena belajar dengan guru lah. Kalau nak ambil manfaat umum tak ada masalah, tapi untuk ambil hukum hakam kena perlu bimbingan guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz tentang kitab Ihya? Selain daripada hadis terdapat hadis palsu dan dhaif, apa pendapat Ustaz tentang ilmu tasawuf? Jazakallahu khair. Wa antum fajazakumullah khair. Seperti mana yang disebutkan oleh para ulama hadis, antaranya Ibnul Jauzi, Az-Zahabi, dia mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini memang ada hadis yang bermasalah. Tetapi masalah itu telah diselesaikan oleh seorang imam dalam hadis,
itu guru kepada Ibn Hajar, iaitu Al-Imam Al-Iraqi, yang telah menilai hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi keberadaan hadis-hadis tersebut dalam kitab Ihya bukan bermakna Imam Ghazali sengaja memasukkannya, tetapi kerana berkemungkinan Imam Ghazali tidak mengetahui statusnya yang sebenar. Walau bagaimanapun, banyak ilmu yang boleh diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita kena adil dengan manusia. Imam Ghazali seorang tokoh yang hebat. Mana-mana yang ditulis mempunyai manfaat, kita ambil. Tetapi mana-mana riwayat yang telah terbukti tidak benar ataupun palsu ataupun dhaif, terlalu dhaif, maka kita tinggalkan. Dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan darjat Imam Ghazali di alam barzah kerana telah menulis satu buku yang bermanfaat untuk umat. Saya tidak ada masalah dengan tasawuf kalau tasawuf itu diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang thabit. Manakala kalau tasawuf itu datang daripada kata apa, hadis-hadis yang pelik, hadis-hadis yang palsu ataupun bid'ah-bid'ah, maka riwayat ataupun tasawuf ini perlu dijauhi. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tarikat-tarikat yang pelik-pelik, tarikat-tarikat yang penuh dengan khurafat kena tinggalkan. Kena ambil yang datang daripada hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau tanya saya, sebenarnya kalau baca kitab Riyadhus Salihin, baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, kita akan dapati begitu banyak sebenarnya zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW yang kita tak sempat pun nak buat kesemuanya. Kalau tanya saya, buka buku Azkar Imam Nawawi ataupun Hisnul Muslim, karya Syekh Al-Qahtani, insya-Allah kita akan dapat doa-doa yang sahih daripada Nabi SAW. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya menegur pensyarah saya membawa hadis palsu tentang siapa yang mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya, tapi saya takut menegurnya. Kalau boleh tegur dalam keadaan tersembunyi, tegur tersembunyi. Mungkin lepas kuliah bisik kat dia, ustaz, sorry, hadis yang ustaz baca tu tidak ada asalnya, walaupun maknanya benar, tetapi asalnya tidak ada, tidak boleh disandarkan kepada Nabi secara pasti. Itu lagi bagus lah. Ataupun kita PM dia kat Facebook ke, hantar WhatsApp ke. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, kena nyatakan kepada orang awam lah hadis yang dibaca tu tak sahih ataupun tidak ada asalnya. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Tafakuh, Datin Aliyah, Haji Ili yang telah menganjurkan majlis ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.